Assalamualaikum, nama saya Nur Adillah binti Haslizan, Matric C20A1193. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan laporan kondisi objek labu sayung. Pada bahagian perkenalan, nama objek labu sayung, usia labu sayung ialah 13 tahun, ukuran labu sayung pada bahagian kepala 10.3 cm, pada bahagian leher 12.5 cm, manakala pada bahagian badan labu sayung ialah 22 cm. Labu sayung ini adalah milik Puan Rosnah binti Ali. Warna labu sayung merah kemerahan dan material yang digunakan untuk membuat labu sayung ialah tanah liat. Kita teruskan dengan masalah kerosakan yang terdapat pada labu sayung. Yang pertama ialah terdapat kesan tumpukan bintik hitam pada bahagian leher dan badan labu sayung. Dan yang kedua adalah terdapat kesan kotoran arang pada bahagian kepala labu sayung. Kita teruskan dengan proses pengumpulan data. Terdapat 4 proses. Yang pertama ialah pemeriksaan visual, di mana pemeriksaan visual ini merupakan langkah pertama dalam proses konservasi artefak labu sayung. Dalam pemeriksaan ini, pengkaji akan memeriksa artefak secara menyeluruh bagi mengenal pasti jenis kerosakan. Antara kerosakan yang terdapat pada artefak adalah tumpukan hitam dan debu arang. Proses pengumpulan data yang kedua ialah dokumentasi kondisi awal. Setelah menjalankan pemeriksaan secara keseluruhan, pengkaji akan mendokumentasi kondisi artefak secara awalan. Mendokumentasian ini dijalankan dengan mengambil gambar dan catatan kondisi artefak. Pendokumentasian ini sangat penting bagi mengenal pasti perubahan sebelum dan selepas rawatan bagi kaedah pemantauan. Proses pengumpulan data yang ketiga ialah pembersihan kering. Penyediaan alatan berus yang lembut penting bagi memudahkan pengkaji membersihkan kawasan debu arang yang terdapat pada bahagian kepala labu sayung. Penggunaan berus kecil ini bertujuan bagi menghindari artefak daripada berlaku kerosakan, struktur atau hiasan dan mudah bagi menjalankan pembersihan. Kaedah pembersihan perlu dilakukan secara perlahan pada permukaan artefak bagi menghilangkan debu. Proses pengumpulan data yang keempat ialah pembersihan basah. Pembersihan secara basah perlu dijalankan bagi menghilangkan kesan bintik hitam yang terdapat pada bahagian badan labu sayung. Air suling digunakan untuk membasuh artefak dengan lembut kerana ia mengandungi mineral. Penggunaan kain lembut atau cotton swab dapat menurunkan kesan kotoran. Pada bahagian analisis, treatment pertama mengambil masa selama 5 minit untuk menghilangkan kotoran pada permukaan bahagian kepala labu sayung dengan menggunakan berus bagi teknik pembersihan kering. Oleh sebab kotoran debu tersebut tidak dapat ditanggalkan dengan bersih, pengkaji menjalankan pembersihan secara basah dengan menggunakan cotton swab dan penggunaan air suling bagi menghilangkan kesan kotoran dengan lebih bersih. Manakala bagi treatment yang kedua, teknik pembersihan secara basah dijalankan dan mengambil masa hampir 1 jam secara ulangan bagi memastikan kesan bintikan pada bahagian leher dan badan labu sayung dapat ditanggalkan. Pembersihan ini dijalankan dengan berhati-hati bagi memastikan tidak berlaku kerosakan kualiti pada artefak dari segi kelenturan warna ketika menjalankan aktiviti pembersihan. Setelah selesai menjalankan 2 treatment, cadangan penyelesaian bagi memastikan objek labu sayung sentiasa dipelihara dan dipelihara. Langkah yang pertama ialah perlu adanya kawalan kelembapan. Di Malaysia, alat penyerut kelembapan digunakan untuk menurunkan kelembapan dari udara yang tinggi dan kandungan kelembapan relatifnya. Alat penyerut udara ini perlu diawasi setiap masa. Bagi artefak seperti labu sayung, kelembapan yang ditetapkan sebanyak 65% ke atas. Ini bertujuan bagi mengelakkan kemudaratan kepada artefak bukan organik. Artefak seperti labu sayung perlu diasingkan daripada artefak lain seperti logam dan tembaga. Hal ini bagi memudahkan pengawalan ketetapan suhu dan kelembapan relatif yang rendah bagi menjaga jangka hayatnya. Cadangan penyelesaian yang kedua ialah kawalan pencahayaan. Pancaran lampu menjadi faktor utama kerosakan artefak. Tindakan mengawal pancaran cahaya lampu akan membantu menurunkan ultraviolet dan inframerah yang boleh menyebabkan
kepudaran serta perubahan warna yang terdapat pada artifak. Bagi artifak yang tidak sensitif kepada pencahayaan seperti labu sayung, penggunaan cahaya lampu akan dibenarkan adalah tidak melebihi 150 lut dan 80 watt. Pancaran lampu boleh disukat dengan menggunakan alat lut meter atau light meter dan UV meter untuk menyukat tahap radiasi dalam pancaran cahaya. Caranya penyelesaian yang ketiga ialah kawalan serangan serangga. Serangan serangga seperti anak-anak dan silverfish. Serangga perosak ini membiak dalam suasana lembap dan gelap. Serangga seperti ini akan meninggalkan kesan kotor pada artifak. Langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi serangan serangga perosak ini ialah dengan kaedah penyemburan racun serangga dan teknik pengasapan perlu dilakukan. Racun serangga yang digunakan mestilah tahan lama dan mampu membunuh pelbagai jenis serangga perosak dalam jangka masa yang panjang bagi menjaga kualiti artifak labu sayung daripada mengalami kerosakan. Kesimpulannya, proses pemeliharaan melibatkan proses pemeriksaan visual, dokumentasi kondisi awal, pembersihan kering dan pembersihan basah. Proses ini secara tidak langsung dapat menekalkan kualiti dan kuantiti labu sayung daripada kepupusan.